This call is now being recorded. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال أيضا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bersabda, siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan barang siapa yang Allah menghendaki ataupun menginginkan kebaikan kepadanya, niscaya Allah akan bagi kefahaman di dalam agama. Jadi apa yang kita harapkan daripada perbincangan muzakarah kita pada malam itu, kita harapkan supaya apa yang kita laksanakan menjadi salah satu sebab mudah jalan kita ke syurga Allah dan menjadi satu tanda bahawasanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Okay. Baik. Jadi apa yang kita nak bincang ataupun tajuk perbincangan kita pada malam itu adalah berkenaan dengan masbuk dan muwafiq. Okay. Berkenaan dengan masbuk dan muwafiq. Yang mana apabila seseorang mengikat dirinya dengan imam, okay. Apabila seseorang mengikat dirinya dengan imam dengan pertambatan makmum, okay, maka dia akan ada tambahan bebanan untuk makmum tersebut. Maksudnya ada hukum-hukum yang khusus, okay. Hukum-hukum yang khusus yang terkena di atas makmum, tidak pada imam, tidak juga pada yang sembahyang seorang diri ataupun tersebut sebagai munfarid. Okey. Baik. Cuma sebelum kita masuk bincang lebih mendalam satu persatu, kita nak ingatkan bahawasanya yang pertama, kita perbetulkan niat. Okey, niat untuk belajar, niat untuk mempelajari, niat untuk apa-apalah niat-niat yang baik. Kemudian yang kedua yang kita laksanakan pada malam itu adalah lebih kurang dalam bentuk muzakarah. Jadi apa-apa sanggahan maklumat dipersilakan. Okey. Sangat-sangatlah dituntut. Okey. Kalau ada soalan sila tanya teruslah. Sama ada nak tanya pakai voice ataupun nak pakai tulisan, silakan. Okey, supaya malu-malulah. Innallaha la yastahyi minal haqq. Okey. Supaya malulah. Tanyalah, ikutlah keselesaan masing-masing. Baik. Dan satu lagi, mohon cik faham, boleh tanya juga. Okey.
Cik faham ke, cik puas hati ke? Sila tanya. Okey. Kemudian kita nak maklumkan yang dalam grup kita dekat WhatsApp ya, bukan semuanya orang Sarawak. Bukan semuanya orang Sarawak. Sebab ada sebahagian daripada orang Semenanjung, kawan-kawan kita yang minta juga. Apa kata nak join juga. Artinya nak join juga. Semenanjung tapi nak join juga perbincangan kita. Jadi tidak ada masalah dia alu-alukan. Okay, cuma seperti yang kita sebut, bahasa pengantar kita adalah bahasa Melayu Sarawak lah. Okay, andai kata kawan-kawan Semenanjung kita si faham, maka boleh tanyalah. Cuma yang masuk sekarang tu semua orang Sarawak. Semua orang Sarawak dan semua yang dikenal. Okay, maksudnya orang Semenanjung belum masuk. Baik. Okey. Ya kaedah pembelajaran ataupun muzakarah kita lah. Bukan perlu tunggu sampai ke hujung baru nak tanya soalan kan. Boleh tanya terus. Okey. Bebas. Okey. Dan kami cuma berkongsi saja. Okey, berkongsi saja apa yang kita faham dan apa yang kita belajar. Okey. Sedikit pengenalan berkenaan dengan risalah yang kita guna itu adalah risalah tu kami sendiri yang susun, okay, berdasarkan penulisan guru kami, Al-Fadil Ustaz Abu Usamah Muhammad Hanafiah bin Haji Hussein. Kemudian berdasarkan kitab Risalah Masbuk Muwafiq oleh siapa? Oleh Syekh Khatib. Syekh Khatib kan namanya. Okey, risalah dalam bahasa Arab. Okay. Kemudian berpandukan kepada dua kitab besar dalam mazhab Syafi'i, iaitu syarah kepada Minhaj kedua-duanya. Yang pertama kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dan satu lagi adalah kitab Nihayatul Muhtaj karangan Syekh Romli. Okay. Sebab apa kita rujuk kepada dua kitab tu? Sebab apabila kita tengok dalam kitab Risalah Masbuk Muwafiq bagi Syekh Khatib ya, banyak disebut berkenaan dengan khilaf pandangan antara dua imam, Imam Romli dengan Imam Ibn Hajar. Jadi kita pun rujuklah kepada dua-dua kitab, Tuhfatul Muhtaj dengan Nihayatul Muhtaj, Syarhil Minhaj. Okey. Adapun kitab Muhtajul Muhtaj yang untuk kita rujukan sahajalah. Untuk rujukan sahaja. Okey. Cuma kitab tu perlu diperbaiki lagi lah. Yang untuk kita tulis bukan pakai Word sebenarnya. Untuk pakai apa nama benda tu, yang dalam GoodNote, yang dalam iPad, okay, GoodNote. Jadi insyaAllah kelak kita akan tulis dalam dalam Word, kemudian kita akan tulis satu persatu rujukannya, rujukannya, okay, nukilan daripada kitab-kitab macam Tuhfah ataupun Mughni ataupun Nihayah. InsyaAllah satu persatu kita akan keluarkan rujukannya, insyaAllah. Dan dalam kitab tu ada yang kesilapan sikit-sikitnya kita akan betulkan lah. Dan insyaAllah lepas kita betulkan semua, kita tulis baru, kita akan bagi dalam grup ni, insyaAllah. Okay. Dia sebagai permulaan lah. Sedikit berkenaan dengan kitab yang kita akan guna ataupun risalah yang kita akan guna. Baik. Jadi menjadi tradisi para ulama apabila masuk dalam membincangkan sesuatu bab, ulama akan bincang apa yang dimaksudkan dengan beberapa kalimah yang dipakai dalam bab ataupun disebut definisi dalam bahasa kita ataupun ta'rif. Okey.
apa yang dimaksudkan dengan perkataan-perkataan yang penting dalam perbahasan tersebut. Okey. Jadi dalam perbahasan masbuk muafik, benda yang paling penting yang kita kena tahu adalah berkenaan dengan apa itu, apa benda makmum masbuk ya, dan apa benda makmum muafik ya. Ia adalah mengetahui takrif bagi setiap satu makmum tersebut, sama ada dia masbuk ataupun muafik, mengetahui perbezaan antara keduanya adalah antara perkara yang paling penting sekali. Okay. Antara perkara yang paling penting sekali. Sebab apa paling penting? Sebab andai kata silap kita pada mendefinisikan ataupun mentakrifkan makmum masbuk dan makmum muafik, maka akan menatijahkan, membawa kepada salahnya kita dalam menghukum ataupun memberi hukum kepada makmum-makmum tersebut. Okay? Salah. Sebabnya definisi sangat penting. Macam dalam perbincangan sebelum tu ataupun perbahasan sebelum tu, kita bincang ataupun kita muzakarah berkenaan dengan bab solat musafir. Jadi kita bincang apa itu musafir, apa itu mukim, apa itu mustaqim. Sebab apa? Sebab ketiga-tiganya adalah main, okay? Pintu untuk masuk dalam perbahasan. Sama dengan makmum masbuk, muafik. Apa yang dimaksudkan dengan masbuk, apa yang dimaksudkan dengan muafik adalah pintu kepada perbahasan lanjut berkenaan dengan benda tu. Okay. Jadi maksud kita kena tahu satu persatu daripada definisi tersebut. Okey. Baik. Kita tengok ataupun kita pergi kepada makmum masbuk. Okay, makmum masbuk. Okey. Yang dimaksudkan dengan makmum dulu. Makmum ni apa? Makmum adalah orang yang mengikut. Okay. Imam adalah orang yang diikut, mayuqtada bih. Okey, imam adalah yang diikut. Makmum adalah yang mengikut. Okey. Yang diikut, yang mengikut. Yang mudah. Yang kita semua tahu. Baik. Masbuk. Apabila kita mengikat diri kita dengan imam, okay, dengan talian makmum, maka kita akan jadi salah satu daripada dua status tu. Sama ada masbuk ataupun muafik. Dua aja. Saya ada yang ketiga. Baina saya dah. Tengah-tengah saya dah. Sama ada masbuk, muafik. Masbuk, muafik. Dua aja. Okey. Okey. Yang dimaksudkan dengan makmum masbuk, kita masuk dalam takrif. Tengok. Yang dimaksudkan dengan makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat tempoh masa bacaan Al-Fatihah yang sederhana di dalam berdiri imam. Okay. Makmum yang si sempat tempoh. Okay. Yang si sempat adalah tempoh. Okay. Bukan si sempat baca. Antara kesilapan yang biasa berlaku dalam kita membincangkan permasalahan masbuk muafik adalah sebahagian masyarakat kita mentakrifkan masbuk sebagai makmum yang si sempat baca Fatihah di dalam diri imam. Sedangkan takrif yang sebenar adalah makmum yang si sempat tempoh masa bacaan Fatihah yang sederhana dalam diri imam. Apa perbezaan antara si sempat baca dan si sempat tempoh? Ada perbezaan. Lepas tu kita akan sebut satu persatu perbezaan. Okey. Tidak sempat tempoh. Tengok. Nombor satu. Yang dikehendaki di sini adalah sempat kadar ataupun tempoh bacaan Al-Fatihah dan bukanlah sempat membaca Al-Fatihah. Kerana ada kalanya seseorang itu sempat tempoh bacaan Al-Fatihah yang sederhana, akan tetapi tidak sempat untuk membacanya kerana lalai dan sebagainya. Baik. Okey. Kita bagi contoh. Secara ringkaslah. Okey, perbezaan tempoh
Sempat tempoh dengan sempat baca. Okey. Sebahagian orang apabila niatnya sembahyang, Allahu Akbar, dia pun baca doa iftitah. Sebagai makmum, dia baca doa iftitah. Setelahnya habis baca doa iftitah, dia nak ambil sunat. Okey, dia nak kejar sunat. Pahala sunat yang dia nak kejar baca Fatihah setelah bacaan Fatihah imam sunat. Jadi dia tunggulah. Apabila dia tunggu, selepas imam baca Fatihah, imam pun baca surah. Masa imam baca surah nya pun jadi lalai. Terpesona dengan bacaan imam. Si ingat nak baca Fatihah. Sampailah imam rukuk. Imam baca surah, imam baca Fatihah lebih kurang dalam 2 minit. Panjangnya bacaan imam tu. Lebih kurang 2 minit. Cuma nya si sedar sebabnya layap. Jadi imam pun rukuk. Apabila imam rukuk, baru dia teringat. Baru dia tersedar bahawasanya dia belum baca Fatihah. Dia belum baca Fatihah. Di atas tarif yang kita sebutkan, makmum yang tidak sempat tempoh masa bacaan Fatihah yang sederhana di dalam diri imam, tidak sempat tempoh. Sekarang untuk situasi yang kita sebutkan tadi, dia bukanlah makmum yang sempat tempoh. Bahkannya sempat tempoh, cuma dia sempat baca. Dia sempat baca dalam diri imam. Apa perbezaannya dengan takrif yang salah? Sebahagian masyarakat kita sebut makmum masbuk adalah makmum yang sempat baca. Jadi untuk situasi yang kita cerita tadi, atas takrif yang salah, sebahagian masyarakat kita yang akan menghukumkan dirinya ataupun orangnya tadi sebagai makmum masbuk. Sedangkan pada hakikatnya makmum tersebut bukan makmum masbuk, bahkan makmum muafiq. Ada perbezaankah hukum makmum masbuk, makmum muafiq? Ada, jelas berbeza. Makmum masbuk, Al-Fatihahnya ditanggung imam. Jadi atas pandangan yang salah sebagai masyarakat kita, apabila hukum makmum masbuk, aku sempat nak baca Fatihah dalam diri imam. Jadi apa yang dia akan buat? Dia akan rukuk bersama imam tanpa membaca Fatihah. Sedangkan hakikatnya adalah makmum muafiq. Yang beranggapan bahawasanya solatnya sah, tetapi sebenarnya solatnya batal. Ya, tempoh secara ringkas. Tempoh masa bacaan Al-Fatihah yang sederhana. Yang dimaksudkan dengan masa bacaan Al-Fatihah yang sederhana tu maksudnya apa? Tengok nota. Bacaan sederhana adalah bacaan kebiasaan huruf setempat. Bukanlah diambil kira daripada bacaan imam dan bukanlah juga daripada bacaan makmum. Huruf bacaan Al-Fatihah di tempat kita adalah lebih kurang 30 saat. Tengok. Maksud tempoh masa bacaan Fatihah yang sederhana adalah kita tengok kepada huruf setempat kita. Tengok orang Sarawak baca Fatihah berapa lama biasa-biasanya. Bukan yang laju, bukan yang perlahan. Biasa-biasa, tengah-tengah, mu'tadil, sederhana. Biasa-biasa berapa? Kita cek. Mungkin dalam 32 saat, mungkin dalam 10 saat. 10 saat. Mungkin 10 saat. 30 saat, 32 saat, 28 saat, 35 saat, mungkin. Cuma untuk kita mudahkan perbahasannya, kita letak 30 saat. Mudah nak kira. Mudah nak sebut sebenarnya. Di dalam berdiri imam. Sebelum kita masuk di dalam diri imam, kita kena faham yang tempoh masa bacaan Fatihah bukanlah dikira bacaan imam. Imam kita baca laju. Jadi tempohnya makin pendek. Tempoh bacaan Al-Fatihah yang sederhana bukan kita kira tempoh bacaan imam, bukan juga kita kira tempoh bacaan makmum. Yang kita ambil kira adalah tempoh bacaan
orang huruf setempat. Okey, huruf setempat. Rata-rata orang dekat tempat kita baca Fatihah uh, panjang ni. Okey. Baik. Sekarang tu ada berapa orang dalam tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 orang, 15 orang, 16 orang. Dan ada di antaranya adalah orang Semenanjung. Jadi kita nak ulang balik bahasa pengantar kita adalah bahasa Melayu. Cuma bahasa Melayu Sarawak. Okey. Jadi kalau ada yang tidak faham, boleh maklumkanlah. Boleh maklumkan, kemudian kita akan ulang. Okey. Maklumkan dan kita akan ulang. Sama ada nak guna voice ataupun nak guna tulisan. Okey, sama juga kalau ada soalan boleh tanya selalu. Okey, boleh tanya selalu. Sama ada dengan voice ataupun dengan tulisan. Silakan. Okey, sebab ni kita muzakarah saja. Baik. Okey. Ambil boleh kakak buat slang sifar lah. Okey. Baik. Di dalam berdiri imam. Di dalam berdiri imam. Maksudnya tempoh yang dikira adalah tempoh yang makmum sempat dalam diri imam. Sekira tempoh yang makmum sempat dalam rukuk imam sekira. Yang kira adalah tempoh makmum dalam berdiri imam. Contoh macam ni. Apabila makmum angkat takbir Allahu Akbar. Okay. Sejak makmum angkat takbir sehinggalah imam rukuk. Tempoh tersebut. Daripada makmum angkat takbir sehinggalah imam rukuk. Sehinggalah imam rukuk, tempoh celah. Tempoh tersebut kalau tidak cukup ataupun tidak sempat tempoh masa bacaan Fatihah yang sederhana, maka dia adalah makmum masbuk. Kalau sempat, maka dia adalah makmum muafiq. Okey. Kita bagi contoh yang mudah lah. Kita bagi contoh yang mudah ataupun kita letak siap-siap. Tempoh masa bacaan Fatihah yang sederhana dekat tempat kita lebih kurang 30 saat. Okey. Jadi makmum masbuk adalah makmum yang si sempat 30 saat dalam diri imam. Okey. Ya bahasa mudah, bahasa kampung misalnya lah. Okey. Makmum yang si sempat 30 saat dalam berdiri imam. Makmum yang dodang 30 saat dalam diri imam. Dalam selain Terengganu lah. Okey. Baik. Kita pergi pula kepada makmum muafiq. Makmum muafiq sebaliknya. Sebab kita dah sebut dah, makmum antara masbuk dan muafiq sahaja. Jadi kalau bukan masbuk, maka dia akan menjadi muafiq. Bukan munafik, muafiq. Okay? Muafiq. Makmum muafiq adalah makmum yang sempat. Sempat tempoh masa bacaan Fatihah yang sederhana dalam diri imam. Okay? Makmum yang sempat tempoh. Kita sebut dah tadi. Sempat, bukan sempat baca, tapi sempat tempoh. Walaupun sempat baca. Walaupun tidak sempat baca. Okey. Makmum yang sempat tempoh. Yang penting tempoh. Masa bacaan Fatihah yang sederhana dalam diri imam. Ataupun bahasa kampungnya adalah makmum yang sempat 30 saat dalam berdiri imam. Andai kata tempat huruf setempat kita bacaan Fatihah yang sederhana adalah 30 saat. Okey. Andai kata tempat kita tadi baca Fatihah seminit hurufnya. Bacaan pertengahan seminit. Jadi kita tukarlah tempohnya seminit. Okey. Macam ni ada. Baik. Cuma yang penting yang kita kena ingat dan jangan salah adalah berkenaan dengan tempoh. Okey. Makmum muafiq, makmum yang sempat tempoh. Walaupun cik sempat baca. Okey. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat tempoh. Walaupun sempat baca. Okey. Walaupun sempat baca. Okey.
Dia yang penting. Dia yang paling penting dan paling ramai orang salah. Paling ramai orang salah. Okey. Kita lukis sikit. Ini tersebut tadi. Daripada takbir makmum sehinggalah rukuk imam. Okey. Celahan antara makmum takbir, setelah makmum takbir sehingga sebelum imam rukuk, andai kata cukup 30 saat. Kalau tempat tersebut huruf dia 30 saat. Namun tempatnya adatnya adalah bacaan 30 saat. Bacaan sederhana. Okey. Maka 30 saat dan ke atasnya sempat. Contoh 30 saat dan ke atasnya sempat dalam diri imam 2 minit. Imam baca surah panjang. Contoh imam baca Al-Fatihah sederhana. Kemudian imam baca surah Al-Mutaffifin. Contoh. Okey. Sempat dalam diri imam 2 minit. Okey, yang termasuk makmum muafiq. Okey. Tempat kira adalah tempoh. Bukan sebab baca. Kurang daripada 30 saat, yang sempat 20 saat dalam berdiri imam. 20 saat. Walaupun yang angkat takbir bersama imam. Angkat takbir memang selepas imam. Okey. Contoh imam Allahu Akbar. Dia pun angkat takbir Allahu Akbar. Tapi yang sempat 20 saat je dalam diri imam. Macam ni, imam macam laju. Jadinya akan jadi makmum masbuk. Walaupun sempat takbir bersama imam. Okey, makmum masbuk. Okey, makmum masbuk. Baik. Ya, ringkasannya lah. Okey. Alamak. Okey. Jadi, apabila kita faham berkenaan dengan definisi yang kita sebut tadi, maka kita akan bahagikan situasi makmum kepada 4. Okey. Bagi situasi makmum kepada 4. Yang pertama adalah makmum sempat tempoh dan sempat baca. Yang kedua, makmum tidak sempat tempoh tidak sempat baca. Yang ketiga adalah makmum sempat tempoh dan okey. Baik, ada 4 situasi yang kita boleh buat. Jadi kita mau ataupun kita nak masing-masing jawab. Nombor 1, makmum masbuk ke makmum muafiq ke. Nombor 2, masbuk ke muafiq ke. 3, masbuk ke muafiq ke. 4, masbuk ke muafiq ke. Sila jawab sekarang. Tulis dalam message. Okey. Sila jawab. Jawab cepat sikit. 3 minit. Silakan.
Silakan jawab. Saya ada masalah pun tak lah. Cepat-cepat. Tengok betul-betul tengok betul-betul. Yang mana sempat baca, yang mana si sempat baca. Tengok betul. Okay, sebelum jawab. Baru 3 orang jawab, yang lain cepat. Kita ada 14 mata memandang. Jadi silakan. Cuma pesanan kita adalah sebelum jawab kena tengok betul-betul. Kena tengok betul-betul yang mana sempat baca, yang mana si sempat baca. 5 jawapan. Ada lebih kurang 10 jawapan lagi. Kita kena ingat walaupun kita berlainan dengan jawapan orang lain, semestinya kita salah. Okay? Tidak semestinya kita salah. Bahkan mungkin yang sama semuanya adalah salah. Okay? Jadi jangan takut untuk berbeza pandangan. Silakan. Cepat-cepat jawab. 1 minit lagi. Facebook. Okey, baik. 1. Muafiq masbuk. Muafiq masbuk. Muafiq masbuk. Muafiq masbuk. Muafiq masbuk. Muafiq masbuk. Okey. Baik. Kita pergi kepada apa yang kita nak bincang. Okey. Alhamdulillah. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yang menjawab semuanya betul. Semuanya betul. Okey? Semuanya betul. Sebab apa? Sebab tempat yang kita lihat adalah bukan pada belakang tapi pada depan. Okey? Makmum yang sempat, makmum yang tidak sempat, makmum yang sempat, makmum yang tidak sempat. Jadi, walaupun makmum yang sempat tapi si sempat baca, tetap dihukumkan sebagai makmum muafiq. Okey? Sempat tempoh. Yang penting sempat tempoh. Tempoh yang penting. Okey? Tempat ukuran kita adalah sempat tempoh, si sempat tempoh. 2 je. Okey? Walaupun si sempat tempoh tapi ni sempat baca. Contoh nombor 4. Contoh nombor 4. Tetapnya mengambil hukum makmum masbuk bukan makmum muafiq. Hukum makmum masbuk dengan muafiq berbeza. Okay, berbeza. Dari segi bilangan rakaat, bila rakaat diterima, dari segi Fatihahnya gugur kasih, berbeza. Dan dari segi berapa rukun yang dimaafkan, berbeza. Dari segi batal sembahyang pun berbeza. Okay, sebab ya, permulaannya mesti boleh untuk bezakan antara
yang mana satu makmum masbuk, yang mana satu makmum muafiq. Okey. Rujukan yang kita ada letak dekat bawah. Cuma rujukan yang dekat bawah tu ada yang si lengkap lah. Belum lengkap. Tapi setakat yang atas-atasnya lengkap tak sebenarnya. Tengok. Masing-masing boleh tengok sendirilah rujukan daripada kitab Nihayah, daripada kitab Tuhfah. Tengok contoh. Hadza kulluhu fil ma'mum al-muwafiq. Makna muwafiq wa huwa man adraka ma'al imam محل قراءة الفاتحة محل قراءة الفاتحة المعتدلة لا بالنسبة لنفسه ولا لقراءة إمامه. Baik. Ya, rujukanlah. Okey, ya masing-masing boleh baca sendirilah. Okey, baik. Pergi kepada poin yang seterusnya adalah perbahasan masbuk dan muafiq dekat situ adalah nisbah kepada bacaan Fatihah bukan pada rakaat. Nisbah pada bacaan Fatihah bukan pada rakaat. Maknanya apa? Maknanya adalah masbuk dan muafiq yang kita bincang tu boleh berlaku dalam setiap rakaat. Sebab setiap rakaat wajib Fatihah dalam mazhab Syafi'i. Okey. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Okey. Dalam mazhab Syafi'i wajib ke atas orang yang munfarid, orang yang menjadi imam dan orang yang menjadi makmum untuk membaca Al-Fatihah setiap rakaat daripada solatnya. Okey. Dalam mazhab Syafi'i. Jadi setiap rakaat yang ada Fatihah berlaku padanya hukum masbuk dan muafiq. Okey. Bukanlah nisbah pada rakaat. Nisbah pada rakaat tu macam ni. Contoh. Apabila kita masuk tengok imam dah rakaat ketiga. Jadi kita menamakan diri kita sebagai makmum masbuk. Betul Zik? Jadi yang kita nak bincang bukan yang ya. Bukan yang ya. Yang kita nak bincang adalah nisbah kepada Fatihah. Sempat Fatihah ataupun sempat kadar bacaan Fatihah, maka muafiq. Si sempat kadar baca Fatihah, maka makmum masbuk. Okey. Tengok, hukum masbuk dan muafiq bagi makmum terjadi pada semua rakaat. Sama ada rakaat yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat boleh berlaku dalam setiap rakaat. Okey, boleh berlaku setiap rakaat. Jadi kalau kita tengok satu persatu, tengok kita rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Kita nak tengok berapa kemungkinan boleh jadi. Masbuk kita letak MS. Muafiq kita letak MW. Masbuk. Okey. Untuk keadaan yang pertama, semua masbuk. Keadaan kedua, muafiq. Boleh berlaku. Masbuk 4 rakaat boleh berlaku. Okey. Keadaan yang ketiga, masbuk, muafiq. Banyaklah keadaannya. Ada berapa keadaan ni? Ni cikgu mat. Kira kebarangkalian. Okay. Adalah banyaknya pun apa saya ingat matematik. Okey. Boleh jadi makmum masbuk pada rakaat pertama, makmum muafiq pada rakaat kedua, makmum masbuk rakaat ketiga, makmum masbuk rakaat keempat. Boleh jadi. Boleh jadi. Macam ni. Tengoklah pada Fatihah. Kita bagi contoh yang pelik sikit. Makmum masbuk, muafiq, masbuk, muafiq. Okey, tengok
Masbuk, muafiq, masbuk, muafiq. Okey. Rakaat pertama, angkat takbir ketika imam sedang baca surah Qul Huwallah. Contoh, Allahu Akbar, imam Qul Huwallahu Ahadnya Allahu Akbar. Jadi sejak yang angkat takbir sehingga sebelum imam rukuk, nya hanya sempat 10 saat contoh. Makanya adalah makmum masbuk. Makmum masbuk. Angkat rakaat kedua, imam pun baca Fatihah macam biasa, kemudian baca surah. Okey. Maka sempatlah dalam berdiri imam tadi dalam lebih kurang seminit setengah. Contoh. Tadinya adalah makmum muafiq. Tiba-tiba bila masuk rakaat yang ketiga. Selepas daripada tahiyat awal, imam sakit perut. Contoh. Imam sakit perut. Jadi, nya pun bangun rakaat ketiga, baca Fatihah laju. 10 saat dia baca Fatihah. Jadi makmum si sempat dalam diri imam kadar bacaan Fatihah yang sederhana, iaitu 30 saat. Jadi dia akan jadi makmum masbuk. Kemudian lepas sujud yang kedua, rakaat yang ketiga, maka sakit perut dia hilang. Okay, imam pun baca macam biasa. Jadi makmum sempat dalam diri imam 40 saat. Okay. Jadi dia akan jadi makmum muafiq pula. Okay, boleh berlaku. Setiap rakaat boleh berlaku. Okay. Yang asasnya lah. Baik. Boleh faham? Ada soalan? Kalau faham, tulis faham. Kalau tidak faham, sila tulis tidak faham. InsyaAllah kita tengok pada keadaan yang mengikuti muzakarah kita, kebanyakannya orang yang pandai-pandai. Jadi kita akan bawa tempo yang sedikit laju lah. Okay. InsyaAllah. Boleh. Okay. Baik. Tengok. Tadi adalah sekiranya makmum yakin yang makmum masbuk, yakin yang makmum muafiq. Satu lagi, sebelum kita pergi ke perbahasan yang seterusnya, adakah perlu kita kira betul-betul tepat-tepat yang kita makmum yang cukup kita 30 saat saja? Okey. Hanya pada kira-kira saja. Agak-agak sempat tu. Okay, agak-agak je. Bukan perlu mbak tasbih yang digital tekan berapa saat kita sempat dalam diri imam, bukan. Agak-agak. Okey, agak-agak. Untuk yang kita makmum masbuk, mudah je cara nak agak-agaknya. Kita baca Fatihah sederhana. Kami ajaklah cara agaknya. Okey, kita angkat takbir, Allahu Akbar, kita makmum masbuk. Maksudnya kita lewat. Okey. Kita lewat. Kita angkat takbir, imam baca surah. Kita angkat takbir, Allahu Akbar. Terus baca Fatihah sederhana. Secara sederhana lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terus baca. Apabila kita si sempat nak habiskan baca, maksudnya kita si sempat kadar ya. Okey. Sebab apa? Sebab kita dah baca dengan bacaan pertengahan mengikut huruf setempat. Ya, cara yang paling mudah lah. Meskipun kita agak-agak je lah. Okey, agak-agak je. Baik. Andai kata tengah-tengahnya agak-agak tadi nak jadi syak. Ragu-ragu. Aku tu masbuk ke muafiq? Contohnya angkat takbir ketika imam tengah baca surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Contoh. Dia pun angkat takbir, Allahu Akbar. Imam baca laju tapi rasa macam lambat. Okey. Sempat 30 saat tu. Ke kurang? Kan lebih? Okey.
Syak. Apabila syak berlaku, tengok, sekiranya seseorang makmum ragu-ragu, yakni syak dengan keadaannya, sama ada masbuk dia ataupun muafiq dia, maka di sini ada perbezaan pendapat di antara Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dan Syekh Romli. Beza pendapat antara dua Syekh dalam menentukan keadaan seseorang yang syak tersebut. Okey, beza pendapat. Jadi atas pandangan Imam Romli, apabila syak, makanya mengambil hukum makmum yang muafiq dengan keuzuran. Okay. Kelak kita akan bincang bab makmum muafiq. Makmum muafiq ada yang dengan keuzuran, ada yang tanpa keuzuran. Yang dengan keuzuran dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Yang tanpa keuzuran dimaafkan ketinggalan 2 rukun fi'li sahaja. Okay, beza. Tapi menurut Syekh Romli, apabila kita ragu-ragu, kita ni masbuk ke muafiq? Kita tahu masbuk ke muafiq? Okey, syak. Kita sih boleh nak tentukan. Kita pun keadaan masbuk ke muafiq. Okey. Jadi kata Imam Romli, ambil hukum makmum muafiq dengan keuzuran. Okey. Ambil hukum makmum muafiq dengan keuzuran. Okey. Tengok. Apa yang disebutkan oleh Imam Romli. Sebab apa? Mengambil hukum makmum masbuk sebab asalnya adalah wajib membaca Fatihah pada setiap rakaat. Okey. Sehinggalah ternyata ada sesuatu yang menggugurkan bacaan Fatihah tersebut. Okey. Maka kata Imam Romli, bersalahan daripada imam untuk membaca Fatihah, ia lebih dekat dengan ihtiyat. Okey, lebih dekat dengan ihtiyat. Lebih dekat dengan ihtiyat. Sebab ia dah Imam Romli mengatakan mengambil hukum makmum muafiq dengan keuzuran. Muafiq maksudnya wajib ke atas makmum tersebut baca Fatihah sampai habis. Dengan keuzuran maksudnya dimaafkan ketinggalan daripada imam sehingga sebelum 3 rukun yang panjang. Baik. Ia di sisi Imam Romli. Adapun di sisi Imam Ibn Hajar Al-Haytami, maka Ibn Hajar Al-Haytami sebut si mengambil hukum muafiq, si mengambil hukum masbuk. Itu ihtiyat, ambil separuh-separuh. Okey. Ihtiyat macam ni di sisi Imam Ibn Hajar, seperti muafiq dalam bacaan Fatihah, maksudnya wajib baca Fatihah habis. Okey. Dan seperti masbuk dalam mendapat rakaat. Sebab apa Imam Ibn Hajar sebut macam tu? Okey. Macam tu sebenarnya. Okey. Kita macam kita sebut tadi, makmum ada dua. Makmum masbuk. Muafiq, makmum masbuk. Kita nak faham cara siapa? Imam Ibn Hajar punya ihtiyat. Baik. Makmum muafiq, bacaan Al-Fatihahnya tidak ditanggung oleh imam. Sebenarnya makmum muafiq wajib baca habis Fatihah. Okey, adapun makmum masbuk,
Fatihahnya ditanggung imam. Okey, Fatihahnya ditanggung imam. Okey, perbezaan antara makmum masbuk, makmum muafiq. Dari sudut mendapat rakaat pula. Dari sudut mendapat rakaat. Makmum muafiq dapat rakaat sebelum imam bongkok untuk sujud. Untuk makmum muafiq tanpa keuzuran. Makmum muafiq tanpa keuzuran, contoh, imam rokok, nyesik rokok. Nyesik rokok, sengaja nyesik rokok. Sah si semayangnya, masih sah. Imam i'tidal, nya masih si rokok. So si semayangnya masih sah. Rakaatnya dikira ke si? Rakaatnya dikira apabila nya boleh rukuk sebelum daripada imam bongkok badan untuk sujud. Okey. Sebelum daripada imam bongkok badan untuk sujud. Berbeza dengan makmum masbuk, rakaatnya dikira apabila sempat rukuk bersama imam. Sempat rukuk bersama imam. Okey, sempat rukuk bersama imam. Baru rakaatnya dikira. Okey. Kaedah Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam ihtiyat, caranya macam ni. Okey, tengok. Sekarang tu apa tu? Allah. Syak. Ragu-ragu antara muafiq dan masbuk. Muafiq, Al-Fatihah si ditanggung imam. Masbuk, Al-Fatihah ditanggung imam. Jadi yang lebih ihtiyat antara dua tu adalah Al-Fatihah si ditanggung oleh imam. Yang lebih ihtiyat. Okey. Jadi dalam Al-Fatihah yang mengambil seperti makmum muafiq. Kemudian kita tengok pada mendapat rakaat pula. Mendapat rakaat, yang mana lebih ihtiyat? Yang mana lebih ihtiyat? Lebih ihtiyat maksudnya benda yang sah untuk muafiq dan masbuk. Lebih kurang dia lah. Mudah nak faham macam ni lah. Okey. Sebelum imam bongkok untuk sujud ke ataupun rukuk bersama imam. Yang ni lebih ihtiyat. Yang lebih ihtiyat adalah rukuk bersama imam. Sebab apa? Sebab rukuk bersama imam akan mendapatkan rakaat untuk makmum masbuk dan mendapatkan rakaat untuk makmum muafiq. Dua-dua sekali. Maka ia lebih ihtiyat. Okey. Dia ihtiyatnya sebelah tu pula. Sebab ialah cara ihtiyat bagi Imam Ibn Hajar seperti muafiq dalam bacaan Fatihah, seperti masbuk dalam mendapat rakaat. Boleh faham tak? Main sikit. Ada yang sikit faham ke? Apa yang kita bincang tu? Yang lain? Faham? Baik. Untuk yang ada print, untuk yang ada print lah, yang ada print kitab kita tu, boleh betulkan kesalahan yang berada di muka surat belakang sekali. Okey, muka surat belakang sekali. Si sempat nak betulkan. Tahu dah dia salah. Tapi si sempat nak betulkan. Muka surat belakang sekali. Selepas mana? Selepas carta tu. Okey, bahagian tu. Permasalahan-permasalahan makmum muafiq yang khilaf. Kita letakkan makmum masbuk ataupun muafiq dekat situ.
Itu salah lah. Sebab apa? Sebab dalam 3 keadaan tu, Syekh Ibn Hajar berpendapat makmum tersebut makmum masbuk. Sedangkan dalam syak masbuk dan muafiq bukan macam ya. Syak makmum masbuk muafiq Syekh Ibn Hajar adalah ihtiyat. Ihtiyat. Okey. Silap. Silap tu sebab silap baca ataupun silap faham pada ibarat Syekh Khatib dalam kitab Risalah Masbuk Muafiqnya. Okey. Sebab bawahnya ada nukilkan pandangan ba makhramah. Sebenarnya pandangan yang mengatakan masbuk, orang yang syak, masbuk dan muafiq adalah pandangan Syekh ba makhramah. Okey, Syekh ba makhramah. Bukan pandangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Baik. Ya jelah salahnya. Okey. Allah Akbar. Sekejap. Baik. Andai berlaku khilaf antara Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dan Syekh Ramli mendapat rakaat sebelum imam rukuk untuk sujudnya. Okey, andai berlaku khilaf antara Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dan Syekh Ramli, maka kita nak pilih yang ni satu. Kami tak cari syair berkenaan dengan Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar. Ada yang kata khilaf. Saya ingat sini letaknya. Sekejap. Biasa-biasa jumpa. Biasalah, bila dia cari, saya jumpa. Ada yang tahu syair kah? Jumpa.
Baik. Andai kata berlaku khilaf antara Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dan Syekh Romli, maka boleh pilih antara dua-duanya. Yang boleh pilih antara dua-dua ya. Dan dalam masalah syak antara masbuk dan muwafiq, yang ni satu yang lebih mudah. Biasanya kalau boleh diberi pilihan, yang ni lebih mudah mesti kita ambil yang mudah. Okay. Antara yang lebih mudah antara Ibn Hajar dan Syekh Romli adalah pandangan Syekh Romli. Okey, pandangan Syekh Romli. Sebab apa? Kalau kita perasan kedua-duanya muafiq dalam bacaan Fatihah. Okey. Dua-duanya maksudnya dua-dua wajib baca Fatihah habis. Cuma yang beza Syekh Romli adalah muafiq dengan keuzuran. Okey. Maksudnya boleh baca Fatihah selama mana imam belum masuk ke dalam rukun yang keempat. Rukun keempat di situ adalah duduk tahiyat awal ataupun duduk tahiyat akhir ataupun berdiri rakaat yang baru. Panjang masanya. Adapun pendapat Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, punya si dapat rukuk, si dapat rakaat. Punya si dapat rukuk, si dapat rakaat. Okey, punya si dapat rukuk, si dapat rakaat. Tetapi Fatihah tetap wajib baca habis. Andai katanya belum rukuk, ataupun andai kata imam dah i'tidal, sedangkan belum habis bacaan Fatihah, imam dah i'tidal tapi belum habis baca Fatihah. Sebelum daripada imam bongkok untuk sujud, maka mestilahnya niat mufaraqah. Sebab apa? Sebab apa niat mufaraqah? Sebab ketika terkait dengan dua kewajipan. Yang pertama wajib baca Fatihah sampai habis. Yang kedua wajib ikut imam. Wajib ikut imam maksudnya boleh ketinggalan daripada imam dua rukun fi'li. Jadi caranya nak lepas daripada dua-dua kewajipan niat mufaraqah. Okey. Jadi yang lebih senang adalah pandangan Syekh Romli. Kita syak, kita terus ambil makmum muafiq dengan keuzuran. Okey. Cuma kita belum bincang apa yang dimaksudkan dengan muafiq dengan keuzuran. Baik. Soalan, boleh tolong explain balik yang makmum dapat rakaat sebelum imam bongkok untuk sujud. Okey. Makmum masbuk, kaedah dalam mendapat rakaat untuk makmum masbuk, apabila sempat rukuk bersama imam, sempat rakaat. Okey. Dia makmum masbuk. Sempat rukuk, sempat rakaat. Ia makmum masbuk. Khas untuk makmum masbuk. Sempat rukuk, sempat rakaat. Adapun makmum muafiq, rakaat untuk makmum muafiq adalah sempat rukuk makmum tersebut sebelum daripada imam bongkok untuk sujud untuk makmum yang tiada keuzuran, dan sebelum daripada imam bangkit. Rakaat yang baru untuk makmum yang ada keuzuran. Si faham tak? Okey. Tengok situ. Kita belum sampai lagi sebenarnya. Makmum muafiq. Ada dua keadaan. Tanpa keuzuran, dengan keuzuran. Makmum muafiq yang tanpa keuzuran, dimaafkan ketinggalan daripada imam sebelum selesai dua rukun fi'li. Okey. Dengan keuzuran pula dimaafkan ketinggalan daripada imam sebelum
Allah. Sebelum sempurna. 3 rukun panjang. Okey. Itu untuk makmum muafiq. Okey. Makmum muafiq terbahagi kepada 2. Makmum muafiq tanpa uzur. Makmum muafiq dengan uzur. Makmum muafiq yang tanpa uzur dimaafkan ketinggalan daripada imam sebelum selesai 2 rukun fi'li. Maksudnya solatnya masih sah dan rakaatnya masih dikira selama mana nya boleh rukuk. Okey, selama mana nya boleh rukuk sebelum daripada imam selesai 2 rukun fi'li. Selesai 2 rukun fi'li. 2 rukun fi'li ni contoh. Sekarang tu hal tu. Imam dan makmum masih sama-sama dalam qiyam. Okey, masih sama-sama dalam qiyam. Jadi apabila imam rukuk, maka imam dah mendahului 1 rukun fi'li. Hai. 1 rukun fi'li. Cuma selesaikah belum 1 rukun fi'li? Belum. Sedangkan dekat situ dimaafkan ketinggalan daripada imam sebelum selesai 2 rukun fi'li. Okey, sebelum selesai 2 rukun fi'li. Jadi dalam imam rukuk, maksudnya imam dah mendahului makmum 1 rukun fi'li. Cuma belum selesai. Bila selesai? Apabila imam bangkit daripada rukuk walaupun belum sampai had i'tidal. Dia bangkit daripada rukuk. Okey. Semata-mata dia bangkit daripada rukuk, daripada had rukuk, maka selesai 1 rukun fi'li. Selesai 1 rukun fi'li. Contohnya macam tu lah. Okey. Selesai 1 rukun fi'li. Kemudian yang masuk dalam rukun fi'li yang kedua, iaitu i'tidal. Okey. 2 rukun fi'li. Adakah batal solat makmum ketika tu sebab makmum masih qiyam? Belum. Sebab yang membatalkan adalah apabila selesai. Bila selesai i'tidal? Selesai i'tidal apabila berkehendak untuk sujud. Maksudnya turun ataupun turun daripada had qiyam. Bongkok untuk sujud. Yang bongkok nak sujud, maka selesai 2 rukun fi'li. Okey, selesai 2 rukun fi'li. Jadi dengan bongkok makmum, bongkoknya imam, maka makmum yang masih qiyam dalam berdirinya, salatnya batal. Sebab apa? Sebab batal? Sebab innama ju'ila al-imam liyutamma bih fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Okey. Dan ulama bincang bab hadis tu. Ulama kata yang menyebabkan batal makmum adalah 2 rukun fi'li. Ketinggalan daripada imam 2 rukun fi'li. Selesai 2 rukun fi'li. Okey. Yang untuk makmum muafiq. Okey, sama dengan bilangan rakaat. Bilangan rakaat. Bilangan rakaat makmum muafiq dengan makmum masbuk berbeza. Makmum masbuk terlepas rukuk bersama imam, makanya terlepas rakaat tersebut. Lepas terus. Siapan. Okey, adapun makmum muafiq selama mana nya boleh rukuk sebelum daripada imam sampai kepada tahap yang bawah tu, maka rakaatnya dikira. Okey, maka rakaatnya dikira. Okey. Boleh fahamkah? Yang bertanya. Boleh faham? Okey, ada soalan lain? Rumusan untuk masalah syak. Okey. Rumusan untuk masalah syak, apabila kita syak. Okey, yang pertama, apabila kita masuk dalam solat berjemaah, maka kita kena tentukan masbuk ataupun muafiq.
Tiba-tiba kita syak. Okay. Apabila kita syak, maka ulama berbeza pendapat. Antara beza pendapat antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Romli. Syekh Romli kata muafiq dengan keuzuran. Syekh Romli kata muafiq dengan keuzuran. Syekh Ibn Hajar kata ihtiyat. Seperti muafiq dalam bacaan Fatihah, seperti masbuk dalam mendapat rakaat. Okey. Cuma yang paling mudah adalah mengikut pandangan Syekh Romli. Jadi apabila kita syak, yang paling mudah adalah kita ambil muafiq dengan keuzuran. Maksudnya muafiq, walaupun kita syak, contoh Allahu Akbar, dalam satu tempoh masa, imam rukuk. Tengah-tengah imam rukuk, kita pun jadi syak. Allah. Masbuk ke muafiq? Masbuk ke muafiq? Terus ambil muafiq dengan keuzuran. Muafiq dengan keuzuran. Maksudnya, wajib baca Fatihah sampai habis dan dimaafkan ketinggalan daripada imam. Maksudnya, semayangnya masih sah selama mana imam belum masuk rukun yang keempat. Selama mana imam belum masuk rukun yang keempat, iaitu berdiri pada rakaat yang baru atau duduk tahiyat awal, walaupun tahiyat awal bukan rukun tapi dia menempati rukun, ataupun duduk tahiyat akhir. Ya, rumusan sikitlah. Yang paling mudah adalah pandangan Syekh Romli. Okey, yang paling mudah adalah pandangan Syekh Romli. Yang lebih mudah lagi, ada yang lebih mudah lagi daripada pandangan Syekh Romli adalah pandangan Syekh Ba Makhramah. Pandangan Syekh Ba Makhramah mengambil hukum masbuk. Jadi apabila kita syak, apabila kita syak, masbuk ke muafiq, masbuk ke muafiq, ambil hukum masbuk, rukuk terus. Okey. Cuma sebelum kita nak ambil hukum masbuk, kita kena bincang pembahagian masbuk. Pembahagian masbuk, ada masbuk yang sibuk dengan selain Fatihah, dengan masbuk yang tidak sibuk dengan selain Fatihah. Dia mengambil hukumnya semua. Okey. Bolehkah? Bolehkah rumusan macam ni? Tak. Kira betulkan boleh tak? Rumusan untuk Syekh Ibn Hajar. Apa dia? Rumusan untuk Syekh Ibn Hajar. Ha? Maksudnya orang yang syak itu wajib habiskan Al-Fatihah sebelum imam bongkok untuk sujud. Ya tempohnya. Jika nya sempat rukuk bersama salah. Okey, jap. Rumusan untuk ihtiyat Syekh Ibn Hajar adalah seperti muafiq dalam bacaan Fatihah, seperti masbuk dalam mendapat rakaat. Jadi untuk masbuk, kita sebut dah tadi, dapat rakaat dengan dapat rukuk bersama imam. Okey, dapat rakaat dengan dapat rukuk bersama imam. Muafiq dalam bacaan Fatihah maksudnya wajib baca habis bacaan Fatihah dan mesti rukuk bersama imam. Okey, mesti rukuk bersama imam. Kalau si sempat rukuk bersama imam, maka rakaatnya si dikira. Boleh? Boleh, Ustaz Nah. boleh. Ya, untuknya sempat rukuk bersama imam, maka rakaatnya dikira. Punya si sempat rukuk bersama imam, maka rakaatnya si dikira nak. Tapi si semestinya hanya terus terbatal sebabnya imamnya belum belum hui, belum bongkok untuk sujud. Belum bongkok sujud nak, betul sih? Betul. Kiranya misalnya habiskan bacaan Al-Fatihah sebelum imam bongkok ke sujud, maka rakaatnya si dapat tapi nya tetap sah. Okey. Baik. Dalam perbincangan makmum masbuk, yang akan ada bincang dapat rakaat dengan dapat rukuk. Okey, dia senanglah, dapat rukuk dengan dapat rakaat. Perbincangan yang agak payah, silah payah gila, cuma agak payah adalah apabila imam bangun daripada rukuk, sementara hanya belum menghabiskan bacaan Fatihah.
Ataupun nya dah habiskan bacaan Fatihah, cuma nya si sempat rukuk bersama imam. Okey. Nya dah habis baca Fatihah, cuma nya belum sempat rukuk bersama imam. Baik. Yang pertama rakaatnya lagha. Maksudnya rakaatnya si dikira. Okey, yang satu. Okey. Sekarang tu ada dua masalah. Yang pertama, bacaan Fatihahnya dah habis, tapi nya si sempat rukuk. Yang kedua, bacaan Fatihahnya belum habis. Memangnya si sempat rukuk lah, bacaan Fatihahnya belum habis. Okey. Untuk situasi yang pertama, bacaan Fatihah dah habis, cuma nya si sempat dalam rukuk imam, nya sempat dalam i'tidal. I'tidal, imam i'tidal dah. Tapi nya dah habis baca Fatihah. Okey. Jadi sembahyangnya tetap sah dengan syarat nya mengikut imam pada i'tidal tanpa rukuk. Tanpa rukuk. Andai katanya rukuk, batal sembahyangnya. Okey. Andai katanya rukuk, batal sembahyangnya. Okey. Yang satu. Okey. Sabar. Yang satu. Yang kedua, situasinya belum habis sembahyang. Bukan habis sembahyang. Belum habis baca Fatihah. Belum habis baca Fatihah. Tapi imam dah i'tidal. Okey, imam dah i'tidal. Dan imam dah nak bongkok untuk sujud. Ya, tengok badan imam, kan kita dengar kan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Biasa lepas rabbana walakal hamd, imam rukuk lah. Imam sujud lah. Okey. Jadi dia dengar rabbana walakal hamd. Fatihahnya belum habis, baru ayat yang kelima. Contoh. Okey. Maka ketika ya berhimpun dua kewajipan. Dua kewajipan. Yang mana dua kewajipan yang siapa dia bola? Kewajipan apa? Kewajipan yang pertama membaca Fatihah. Wajib ke atasnya baca Fatihah. Sekarang tu Fatihahnya belum habis. Kewajipan yang kedua apa? Kewajipan yang kedua adalah wajib mengikut imam. Makna wajib mengikut imam adalah si boleh ketinggalan daripada imam selesai dua rukun fi'li. Sekarang tu imam nak selesai dah dua rukun fi'li. Jadi andai katanya baca Fatihah, makanya akan terlepas satu kewajipan mengikut imam. Batal sembahyangnya. Andai katanya ikut imam selalu, ikut imam terus, nescaya batal juga sembahyangnya sebab meninggalkan kewajipan ataupun rukun bacaan Fatihah. Okey. Jadi sebab salah. Seorang tarid. Okey. Masing-masing ditarid. Sebab salah. Jadi ada cara yang lain untuk menyelamatkan solatnya. Ada cara lain untuk menyelamatkan solatnya melainkan niat mufaraqah. Sebab apa? Ada cara lain untuk menyelamatkan solatnya melainkan niat mufaraqah sebab niat mufaraqah boleh buang satu daripada dua kewajipan. Sekarang tu terikat dua kewajipan. Okey. Kita nak buang kewajipan membaca Fatihah si dapat. Okey. Si dapat. Nak buang kewajipan membaca Fatihah. Jadi yang kita boleh buang kewajipannya adalah kewajipan mengikut imam. Macam ni cara nak buang kewajipan mengikut imam? Niat mufaraqah, niat pisah daripada imam. Apabila niat pisah daripada imam, hilang kewajipan mengikut imam, tinggal kewajipan membaca Fatihah, maka sah semayangnya, tapi dikira berjemaah lah. Ya, dalam perbahasan makmum masbuk. Okey, perbahasan makmum masbuk yang kita akan sentuh esok ataupun minggu hadapan. Boleh faham ke? Ustazna? Boleh? Yang lain boleh? Di sisi Imam Ibn Hajar. Sebenarnya kita sebut tadi, yang lebih senang adalah Syekh Romli. Pandangan Syekh Romli senang. Pandangan Syekh Ibn Hajar dahlah panjang nak baca Fatihah. Pasal tempohnya singkat. Sampai rukuk. Okey, sampai rukuk je. Baik. Ya di sisi Imam Ibn Hajar. Tapi yang lebih senang adalah pandangan Syekh Ba Makhramah. Masbuk. Cuma masbuk pun bukan senang juga. Sama je hukum dengan tadi . Sama je dengan hukum yang kita sebut tadi. Okey. Yang lain boleh faham? Coba komen lah. Boleh faham ke sih? Bang Nazmi Adib. Boleh faham? Yang lain? Luqman?
Penting sebenarnya kita belajar masbuk muafiq, sebab antaranya adalah untuk mengesahkan sembahyang kita sendiri. Untuk mengesahkan sembahyang kita sendiri. Lepas kita belajar, kita akan tengok praktik dalam sembahyang kita sendiri. Kadang-kadang imam sembahyang laju. Kita sempat habis baca Fatihah, tapi kita baca Fatihah juga. Alasan kita apa? Alasan kita sebab sempat takbir sama dengan imam. Alasan kita. Imam rukuk dah. Imam i'tidal. Kita baru rukuk. Maksudnya kita baru rukuk tadi, maksudnya batal dah sembahyang kita. Batal dah sembahyang kita. Pentinglah. Sebab melibatkan batal dan sah sembahyang jemaah kita. Okey, sembahyang jemaah kita. Baik. Sekadar tok dululah untuk hari tu. InsyaAllah esok kita akan sambung dengan asas kewujudan hukum masbuk dan muafiq. Dua asas tu memang penting. Kita faham dua asas tu, maka kita akan faham perbincangan yang kita sebut tadi. Yang Ibn Hajar tadi. Okey. Yang terikat sebab salah, mesti buang satu. Itulah asas bagi kewujudan hukum masbuk dan muafiq, ataupun kewajipan, dua kewajipan bagi masbuk dan muafiq. Okey. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ada soalan Zid? Ada soalan Zid? Kita tunggu soalan. Mana ada? Mungkin dalam 5 minit. Ataupun cik faham yang ni satu, nak ulang yang ni satu. Boleh. Ada masa lagi. Ada 3 minit lagi. Mana ada soalan, boleh tanya dulu. Syarat masbuk muafiq 533 baris 8. 533 baris 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengok. Sementara kita tunggu soalan, kita baca apa yang disebut oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj. Dalam tu kita syik bawakan apa nama itu? Syik bawakan. Yang pun ada. Ada bawahnya. Tengok. Walau syakka pun sekiranya syak sama ada dia adalah masbuk ataupun muafiq, lazimahul ihtiyat, maka wajib ke atasnya oleh ihtiyat, wajib akan makmum tersebut al-ihtiyat, oleh ihtiyat. Fa yatakhallafu li itmamil Fatihah, maka bersalahan ia makmum akan imam li itmamil Fatihah, untuk menyempurnakan Fatihah. Wala yudraku ar-raka'ah, dan tidak mendapat ia makmum akan rakaat. Ai idza lam yudrak, idza lam yudrik ruku' al-imam, la yudriku ar-raka'ah. Idza lam yudrik ruku' al-imam, apabila dia tidak sempat rukuk imam. Si dapat rakaat apabila si tempat rukuk imam. Alal awjuh, di atas pendapat yang awjuh. Awjuh ke aujah? Aujah ke? Aujah. Nah. Li'annahu ta'arada fi haqqihi aslan. Kerana ta'arud
pada haknya dua asal, adamu idrakiha wa adamu tahammulil imam anhu fa alzamnahu itmamaha ri'ayatan litsani wa fatathu rak'ah bi'adami idraki ruku'iha ri'ayatan lil awwal ihtiyatan fihima. Yang disebutkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj lah. Boleh cek. Rasanya kita ada sebut di bawah ya. Ada. Tengok Jim dekat nota kaki bahagian Tuhfatul Muhtaj. Bahagian Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Yang Syekh Ramli disebut dalam Nihayatul Muhtaj. Disebut dalam Nihayatul Muhtaj. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang baik kita harap ada manfaatnya lah. Harap ada manfaatnya. Dan apa yang kurang minta maaf lah. Dan kalau ada silap ataupun salah dalam perbincangan, perbahasan, boleh maklumkan, boleh sebutkan, boleh suarakan, tidak ada masalah, boleh semuanya. Baik, kalau ada soalan lagi sambung dalam grup WhatsApp insyaallah taala. A'la wa a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Afwan.